Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pembelajaran kita tadabbur suratul kahfi, yang mana alhamdulillah pada pagi ini merupakan siri yang ke-23, pertemuan kita yang ke-23. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Seterusnya Allah mencatat pertemuan, perhimpunan, perjumpaan kita pada pagi ini sebagai salah satu daripada amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi ini, seperti nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membincangkan ayat yang ke-23, ayat yang ke-32 sehinggalah kepada ayat nombor 44. Okey, maksudnya begini. Maksudnya kita masih lagi membincangkan ayat-ayat yang berada pada kumpulan cerita pemilik dua kebun. Okey, cerita tersebut berada pada ayat 32 sehinggalah ayat yang ke-44. Sebahagian daripada ayat tersebut telah pun kita bincangkan. Maknanya pada siri yang ke-22, 2 minggu yang lalu, kita telah membincangkan ayat yang ke-32 sehinggalah ayat yang ke-36. InsyaAllah kita akan menyambung ayat 37 sehinggalah ayat kita tengok sampai ayat berapa. InsyaAllah kita cuba sampai ayat nombor 44 kalau tak silap saya. Namun begitu, yang paling penting kita tidak perlu terkejar-kejar untuk menghabiskan ayat-ayat dalam suratul kahfi, tetapi yang paling utama, apakah ibrah, apakah pengajaran. Daripada ibrah tersebut, kita jadikan ia sebagai teladan dalam hidup kita, apa yang kita kena buat, apa yang kita perlu tambah baik setelah kita memahami ayat yang berkaitan dengan pemilik dua kebun. Kita insyaAllah pada pagi ini akan memasuki ayat yang ke-37, yang mana ayat 37 ini dia memberi tumpuan kepada kisah lelaki yang kedua, iaitu lelaki yang miskin tetapi ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang pertama merupakan watak utama kepada kisah ini, iaitu seorang lelaki yang ia kaya. Kayanya ia
kita sudah ulas pada siri yang ke-22. Dia memiliki 2 kebun anggur. Dia mempunyai kebun-kebun kurma. Dia mempunyai kebun-kebun yang lain. Kemudian Allah memberikan harta yang banyaklah kepada dia, telah pun kita ulas. Namun begitu, sayangnya lelaki yang kaya ini dia adalah seorang yang kafir. Gelaran kepada manusia yang kafir ini, ia juga dipanggil sebagai orang yang zalim. Jadi kita telah kupas ayat 32 sehingga ayat nombor 36. Jadi pada pagi ini kita nak melihat watak yang kedua, seorang lelaki yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kisah pada pagi ini adalah kisah lelaki yang beriman, dia mengambil jalan untuk dia memberikan jawapan, ataupun dalam bahasa mudah kita, dalam ayat 37 ini bermulanya kisah lelaki ni dia defend diri dia. Maksudnya dia mempertahankan, dia jawab balik semula apa yang telah diperkatakan oleh kawan dia yang kafir itu. Jadi tuan-tuan kena mengingati kembali ayat 36 sehinggalah ayat nombor 32. Apakah yang telah diperkatakan oleh lelaki yang kafir itu kepada kawan dia yang miskin ini? Tetapi pada ayat 32 sampai 36, lelaki yang miskin ni dia tidak menjawab apa-apa. Dia cuba dengar apa yang diperkatakan oleh lelaki yang kafir itu. Ayat 37 ini merupakan jawapan lelaki yang miskin itu kepada sahabat dia yang kafir. Sebelum kita lanjutkan pada ayat yang ke-37, kita kena tahu terlebih dahulu, kita ulang balik semula. Lelaki yang kafir ini, dia telah menyebut 3. Okey, kita boleh ringkaskan ada 3 perkara yang ketiga-tiga perkara tersebut merupakan kata-kata ucapan yang tidak sepatutnya diucap oleh manusia kalau dia mengaku dia itu ada Tuhan. Okey, yang pertama apa? Yang pertama, dia telah berbangga-bangga bahawasanya dia mempunyai lebih banyak harta dan juga pengikut dia. Ini ayat 32. Okey, ini yang pertama. Maknanya ucapan pertama yang maksudnya ucapan pertama yang tidak maksudnya ucapan pertama yang Allah Ta'ala tidak suka untuk diucapkan. Yang lelaki ni akan jawab balik nanti. Yang pertama apa? Adalah sifat berbangga diri dengan harta dan juga pengikut yang lebih banyak, lebih ramai daripada lelaki yang miskin tu. Ini kita telah kupas dari sudut sifat sombong. Okey. Yang kedua, lelaki yang kafir ini pada ayat nombor 35, beliau telah berkeyakinan. Maksudnya dia telah berpegang bahawasanya apa yang dia miliki tu, seperti kekayaan dia ini, tidak akan hilang, tidak akan binasa, kekal. Itu yang kedua. Maksudnya, yang kedua ni maknanya lelaki yang kafir itu, dia telah tersalah sangka bahawa kekayaan dia itu akan kekal sampai bila-bila. Sebab dia ada segala serba-serbi. Okey, ini berpandukan kepada ayat nombor 35.
Okey. Yang ketiga, lelaki yang kafir tersebut, dia telah meragui. Dia tidak percaya akan berlakunya hari kiamat. Okey, 3 perkara ni. Satu, sifat berbangga-bangga dengan kekayaan dia. Yang kedua, dia menyangka dia akan hidup kekal, kekayaan dia tidak akan binasa. Dan yang ketiga, dia meragui akan kejadian hari kiamat. Okey, kita dah dapat 3 perkara tersebut. Kenapa saya sebut 3? Kerana lelaki bermula ayat 37 ni, dia akan jawab balik. Dia akan bangkang ketiga-tiga perkara tersebut. Okey, jelas tuan-tuan dapat ya. Untuk maklumat tersebut terlebih awal. Okey. Kalau ditanya ketiga-tiga perkara tersebut berada pada ayat mana? Okey, saya sebut tadi. Perkara pertama ayat nombor 34, lepas tu ayat 35 dan ayat nombor 36. Saya ulang balik semula. 3 perkara tersebut diucapkan oleh lelaki yang kafir ini berada pada ayat 34, 35 dengan 36. Jadi kita masuk kepada ayat nombor 37. Sebab itu kita susun dalam kita mempelajari suratul kahfi ini, kita akan bincang satu watak, pergi kepada watak yang kedua, lepas tu kita akan patah balik kepada kedua-dua watak. Ini pada siri yang akan datang. Sebab tu saya letakkan warna merah di sini, bulatan ni nak menunjukkan kita pada pagi ini akan memberi tumpuan kepada watak lelaki yang beriman. Walaupun dia miskin, tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sebelum tu suara saya boleh didengari dengan baik atau bagaimana? Boleh Ustaz, jelas. Baik. Jelas. Baik, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kejap Okey, nota saya akan besarkan sikit. Okey, saya minta tuan-tuan dan puan yang mengetahui link Google Drive untuk nota pada pagi ni, tolong kongsikan di ruangan chat di Zoom, ataupun kalau siapa yang berada di FB Akademi Tadabbur Malaysia, tolong kongsikan di ruangan komen. Sebab saya memang tak sempat nak kongsikan link tersebut. Tolong tuan-tuan bantu kawan-kawan kita, mungkin ada yang baru mengikuti, okey, mungkin yang ada terlepas beberapa kelas dan sebagainya, tak apa. Kita ambil manfaat, bukan sekadar kita belajar, tapi kita dapat pahala dengan kita membantu menyebarkan ilmu kepada orang lain. Jadi siapa-siapa yang ada kongsikan, saya ucapkan jazakumullahu khairah. Okay, tolong bantu ya. Okey. Kita pergi kepada ayat yang ke-37. Okey, ayat 37 ni, lelaki yang beriman ni, dia tidak menjawab mengikut susunan 3 perkara yang telah diperkatakan oleh lelaki yang kafir itu. Tuan faham tak maksudnya? Maksud dia, lelaki yang kafir itu dia sebut, pertama dia bangga tentang harta dia. Lepas tu dia yang ketiga, dia mengatakan dia tak percaya hari kiamat ni. Okey, lelaki yang beriman ni, dia menjawab terlebih dahulu perkara yang sangat penting daripada perkara yang penting. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya lelaki ni pada ayat 37, dia nak jawab dulu perkara yang ketiga. Dia tak nak jawab dulu, maksudnya dia tak nak bangkang. Maksudnya dia tak nak
memberi nasihat kepada sifat berbangga-bangga tentang harta tu. Tetapi dia mulakan dengan memberi jawapan kepada persoalan perkara yang ketiga terlebih dahulu. Kan? Contohnya ada orang telah mengemukakan 3 perkara yang salah. Jadi mana satu kita nak tegur dulu? Mana satu yang kita nak betulkan dulu? Kita belajar kaedah macam mana lelaki ni Allah cerita pada kita. Kan? Contohnya kita jumpa pada seseorang ni, dia ada buat 3 kesalahan. Kan? Dari sudut agama lah. So, mana satu kita nak tegur dulu? Mana satu kita nak utamakan dulu? Maka kita kena tengok. Dari 3 kesalahan tersebut, mana yang lebih penting dulu? Seperti mana lelaki yang beriman ni. Jadi kita baca suratul Kahfi ni, bukan sekadar mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla, tapi kita belajar sesuatu. Macam mana dalam kita nak menegur, nak memberikan nasihat kepada seseorang, selesaikan dulu isu yang paling penting. Maka kalau kita susun 3 isu tersebut, maka yang paling penting adalah isu yang ketiga, iaitu isu dia tidak percaya kepada hari kiamat. Kenapa yang tu dulu? Kenapa tak nak tegur sifat bangga-bangga dengan harta? Kenapa dia tegur itu dulu? Kerana percaya kepada hari kiamat merupakan salah satu daripada rukun iman. Ini bermakna, kalau kita nak tegur manusia, nak betulkan seseorang, nak dakwah seseorang, utamakan isu akidah dulu. Utamakan isu bab iman terlebih dahulu. Seperti mana Allah paparkan pada ayat yang ke-37. Sekejap lagi waktu kita baca ayat yang berikutnya, barulah lelaki ni dia tegur perkara yang pertama dengan perkara yang kedua. Okey. Kita lihat ayat nombor 37. Okay, saya tengok ada tak nota dikongsikan. Okey, terima kasih kepada Puan Syahira ya kerana berkongsi. Sekejap, saya nak tengok dekat FB. Ada tak dikongsikan dekat bahagian komen tu? Tak apa, saya kongsikan. Ada Ustaz Syahira efisien sangat. Saya nak hantar, tengok dia dah hantar 2 dah hantar. Alhamdulillah. Okey, jazakallahu khairan. Okey, kita pergi kepada teguran yang pertama. Maksudnya lelaki beriman ni mula didengar dulu, lepas tu baru dijawab. Kita kena belajar macam tu juga tau. Kita menjadi pendengar yang setia. Kawan kita cerita. Dengar dulu. Dengar ni untuk apa? Untuk kita faham keseluruhan apa masalah orang tu. Jadi dia dah faham, dia akan jawab. Okey, jawapan pertama dia, saya letakkan dalam nota tu, ini sebagai panduan sahaja. Kalau tuan-tuan nak letak maklumat lain pun tak apa. Okey, ayat 37 ni saya letak tajuknya adalah teguran yang pertama. Teguran yang pertama iaitu teguran terhadap sikap kufur kepada Allah dan juga hari kiamat. Di mana kita dapat sifat kufur? Sebab dalam ayat ni ada perkataan akafarta. 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 Okey, akafarta bermakna kufur. Ini bermakna sesiapa yang dia meragui hari dihidupkan semula, maka dia akan jatuh kepada kafir. Sebab itu ada perkataan akafarta. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Okey. Ayat ni nanti kita akan kita akan bincang ayat ni. Menarik juga cara Allah present ayat ni. Kita tengok. Qala lahu sahibuhu. Rakannya berkata kepadanya. Rakannya itu sahibu. Sahibu ni maksudnya kawan dia. Berkata kepadanya. Nya ni siapa nya ni? Nya di sini merujuk kepada lelaki yang memiliki 2 kebun itu. Okey. Dia cakap. Dia kata apa? Wa huwa yuhawirihu, semasa dia berbincang-bincang, bersembang-sembang dengan kawan dia yang kafir tadi. Okey, dia jawab, dia kata, akafarta, patutkah? Huruf wa ni maksudnya dekat akafarta ni. Sekejap ya, saya ambil pensel nak tulis. Okey ni. Perkataan a sini, hamzah ni, akafarta ni, patutkah? Patutkah ni maksudnya dia adalah soalan. Soalan macam mengapa? Boleh juga. Akafarta ni dia adalah persoalan. Persoalan yang berbentuk mengingkari. Mengingkari, jadi kata mengapa? Patut ke? Akafarta, patut ke engkau kufur? Kufur kepada siapa? Kufur kepada Allah lah. Yang Allah itu apa? Billadzi khalaqaka, yang telah menciptakan engkau. Jadi lelaki ni dia telah mengingkari, dia bangkang pendirian kawan dia yang telah kufur kepada Allah dalam bentuk apa? Sangat dikaitkan dengan hari kiamat, yang telah kufur kepada Allah. Kenapa dia, maknanya lelaki ni dia nak mengajak sebenarnya dalam masa yang sama, dia nak mengajak kawan dia tu supaya dia berimanlah kepada Allah. Kenapa dia perlu beriman kepada Allah? Kerana Allah Ta'ala yang telah ciptakan dia. Daripada apa? Daripada tanah. Min turabin. Daripada tanah. Kemudian lelaki ni dia sambung lagi. Thumma. Kemudian. Okey. Kemudian. Min nutfatin, daripada air mani. Thumma, kemudian, sawwaka rajula, kemudian dia membentuk engkau menjadi seorang lelaki yang sempurna. Okey, kita faham dulu ayat ni sebelum kita masuk kepada memperhalusi satu kalimah baik kalimah. Okey. Lelaki yang beriman ni dia telah menegur kawan dia ni dengan mengatakan, mengapa engkau ni boleh jadi kafir? Dia kata, ataupun bahasa mudahnya, patut ke engkau mengkufuri Allah, sedangkan Allah itulah yang telah menciptakan kau daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala itu telah menciptakan engkau juga daripada air mani. Kemudian engkau jadi orang yang sempurna. Okey. Faham tak? Apa nasihat, apa teguran lelaki ni kepada kawan dia? Okey, kita faham kan? Dia punya argument dia. Maknanya kalau kita faham sebaliknya, sepatutnya
kita tak bolehlah kufur pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah itulah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Itu sebenarnya lelaki tu nak sebut. Okey, jadi lelaki ni dia tidaklah hanya tegur kosong-kosong saja, bukanlah dia tegur kenapa kau kufur, tetapi dia memberikan justifikasi. Sebab itu kita dalam kita berdakwah, kalau kita kata sesuatu itu, kalau kita nak tegur, kalau kita kata benda tu salah, maka kita elok kita menyatakan kenapa tak patut dia buat. Jangan kita kata jangan kata kau tak patut. Kita kena menerangkan kenapa tak patut. Kita faham tak maksud saya? Nah, maknanya dalam dakwah, dalam pendekatan kita menegur, kita bukan tegur kata kau tak boleh buat macam ni. Tapi kita kena sebut kenapa kau tak boleh buat seperti itu. Jadi lelaki ni kata, engkau tak patut engkau kufur kepada Allah. Kenapa kau tak patut kufur kepada Allah? Sebabkan engkau kan diciptakan oleh Allah. Maknanya lelaki nak kata, Allah itulah yang menghidupkan kau. Kenapa engkau boleh kufur kepada dia? Okey, kita dah faham isu dia. Okey. Kalau kita perhalusi lagi, perhalusi itu maksudnya kita masuk kepada fasa untuk memperhalusi. Memperhalusi ni maknanya kita nak tengok mengapa ungkapan, maksudnya mengapa lelaki ni dia tak sebut ayat ringkas je. Maksudnya kenapa lelaki tu dia terangkan mula dari tanah, kemudian air mani, kemudian terus dia lompat. Dia lompat kepada menjadi manusia sempurna. Faham tak maksud saya? Maknanya begini, soalan saya adalah kenapa lelaki tu dia perlu terangkan step by step? Maksudnya kenapa dia tak cakap hanya perkataan engkau tak patut kufur kepada Allah kerana Allah lah yang menciptakan engkau. Maksudnya kenapa dia tak sampai pada ayat ni? Ini maksud saya. Kenapa dia tak berhenti dekat ayat ni saja? Contohnya, kenapa dia tak berhenti dekat ayat akafarta billadhi khalaqaka? Kenapa dia sebenarnya cukup sampai sini, betul tak? Kenapa dia perlu sambung min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula? Kita kalau kita tak belajar, kita tak mengikuti tadabbur, mungkin kita tak akan keluar soalan seperti itu. Tak pernah terfikir pun. Sebab bagi kita dah Allah sebut macam tu. Dah lah. Betul lah jawapan dia. Tetapi kita kena ingat, ini yang satu ilmu yang kita kena mengetahui perkara yang tersurat dan tersirat dia. Okey, kenapa? Kenapa tak cukup lelaki tu kata, kenapa engkau patut ke engkau kufur kepada Allah yang telah ciptakan engkau? Fahamlah dari sudut mesej, fahamlah kan? Tapi kenapa perlu terangkan lagi? Cipta tu dari mana ke mana? Kenapa perlu terangkan? Okey, ini dipanggil perkaitan dengan ayat sebelum ni. Okey, lelaki yang ditegur tadi tu, dia ini ada kekayaan apa? Dia ada kekayaan kebun kan? Okey, kebun nak keluarkan hasil dekat kebun, dia perlu buat apa dulu? Dia kena tanam, betul tak kan? Dia kena tanam, lepas tu keluar benih, lepas tu pokok tu membesar sampai keluar hasil. Betul tak? Maksudnya dia nak bagi tahu dalam dia menyampaikan penciptaan manusia tu dalam masa yang sama, ayat di sebenarnya dia nak selarikan dengan orang lelaki yang kafir itu kan dia pemilik dua kebun anggur, kebun kurma, kebun-kebun yang lain. Jadi kebun-kebun ni macam mana dia boleh terhasil? Mestilah kena tanam, membesar, betul tak? Jadi lelaki ni dia bawakan juga
ayat tadi tu ia ada kaitan dengan fasa bagaimana biji benih dia berkembang sampai keluar hasil. Tak faham kan maksud dia? Ini dia panggil ilmu munasabah. Kita melihat kepada hubung kait bagaimana Allah Ta'ala cerita tu. Ini sekadar nak menimbulkan kepada persoalan mengapa lelaki tu dia perlu terang panjang lebar. Maksud dia macam tu. Kalau sekadar nak sampaikan mesej, cukup dia kata, Tuhan yang telah menciptakan engkau, cukuplah. Tak perlu kita perdetailkan cipta dari apa, fasa ciptaan manusia dari apa, ke mana, tak perlu. Tetapi inilah ayat Quran yang dia sering menyelarikan, menyesuaikan dengan konteks. Okey, satu jawapan. Yang berikutnya adalah, kalau kita tanya lagi kan, kenapa lelaki ni dia pendekkan penciptaan manusia? Maksud dia macam ni. Kalau kita belajar, nak ciptakan manusia ni kan ada banyak fasa. Fasa tanah, siapa ikut, siapa yang mengikuti tadabbur suratul Mu'minun, dia akan tahu ada 7 fasa. Macam mana boleh jadi orang yang sempurna. Fasa dia contohnya, mula-mula dari tanah, air mani, nutfah. Lepas tu jadi seketul darah. Betul. Lepas tu jadi seketul daging, mudghah. Lepas tu jadi daging, Allah cipta izam, tulang. Daripada tulang tu, Allah balut tulang tu. Lepas Allah balut tulang tu, baru Allah jadikan orang. Ada 7. Tetapi kenapa lelaki ni, dia potong, Allah Ta'ala sebut tu, cara Allah menyebut tu, ingat ya, Allah yang menceritakan. Jadi Allah yang cerita pada kita dengan Allah memendekkan fasa-fasa kejadian manusia tu. Kenapa lelaki ni kata macam ni? Tengok ya. Tengok baik-baik. Mula-mula dia cakap dari tanah. Kemudian air mani. Kemudian terus jadi orang. Ada fasa. Macam 3 kan. Dia telah cut. Allah telah potong fasa-fasa lain. Kenapa? Ini pun satu persoalan. Sebenarnya saya lontarkan soalan ni supaya kita berfikir. Sebab ini adalah wahyu. Ini adalah kalam Allah. Allah Ta'ala kalau dia sebut dalam ayat Quran, mesti ada sebab. Hikmah. Itu yang fungsi kita belajar tadabbur. Dari sudut mesej sampailah. Kan? Tapi kalau kita haluskan lagi, kita akan dapati sebenarnya jawapan dia ada tau. Jawapan dia sebenarnya ada pada kisah kebun tu juga. Ingat tak tuan-tuan perempuan? Allah Ta'ala cerita detail tak? Kebun tu macam mana keluar hasil? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Kan Allah Ta'ala cerita pendek je. Kan? Sepatutnya kalau nak cerita pasal kebun keluar hasil kan, dia adalah step dia. Tapi kenapa Allah tak cerita panjang? Terus Allah kata, kebun tu dia keluar hasil yang sangat banyak. Tak ada hasil yang tak keluar. Faham tak maksudnya? Kan Allah tak ada cerita macam tu. Pasal kisah lelaki ni. Hasil yang keluar tu, yang semua buah-buah dia tu keluar, tak ada satu pun tak keluar hasil, tak berbuah tu, itulah umpama dia jadi lelaki yang sempurna. Faham ke tak faham? Maksud saya ulang sekali lagi. Tak apa saya ulang walaupun satu ayat. Tetapi ayat ni kita dapat belajar betapa halusnya Allah dalam memberikan ungkapan. Kan? Kita mungkin tak pernah terfikir soalan macam tu. Tetapi kita dah masuk siri 23 ni. Kita dah masuk siri 23, kita dah mula kena berat sikit. Bukan berat lah. Maksudnya, kita fikir lebih dalam. Tengok kalau kita tadabburkan. Ayat 23 saja dah berapa minit dah kita duk bincang ayat 23 ni. Sebab itu tadabbur ni, dia bukan pergi mengejar kepada kuantiti. Dia bukan baca. Kalau baca tu, mungkin kita boleh baca panjang, banyak ayat. Tetapi tadabbur ni dia tak fokus kepada baca banyak ayat.
tetapi faham. Tapi nak faham tu, inilah yang kita nak ulas tu. Okey. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Maksudnya macam ni. Kenapa Allah Ta'ala potong cerita lelaki tadi ni, cerita kejadian manusia, sepatutnya kena ceritalah satu. Ada 7 fasa tu. Tapi kenapa Allah tak sebut manusia daripada darah, seketul darah? Kenapa tak sebut ada tulang? Tiba-tiba terus potong kepada engkau jadi manusia yang sempurna. Sebenarnya Allah Ta'ala nak buat kesesuaian dengan cerita lelaki ada kebun tadi tu. Allah tak cerita pun kebun dia sikit berbuah, buah banyak, tak. Tapi kalau kita belajar sebelum ni, Allah Ta'ala terus bawa cerita apa? Kebun dia keluar hasil. Jadi umpama ciptakan manusia ni, keluar lelaki yang sempurna. Itulah maksudnya. Okay, dapat tuan-tuan faham tak? Ke tak faham? Jelas tak? Jelas Ustaz. Boleh. Ada siapa-siapa yang macam masih tak jelas, tolong saya akan bantu untuk menjelaskan lagi. Okey. Kata ada tu diam tu maknanya fahamlah ya. Okey, tak apa. Okey. Kita dah faham ayat nombor 37 ni. Okey, jadi dekat sini kita dapat belajar juga kenapa lelaki ni kata akafarta. Kenapa Allah kata akafarta? Kenapa dia kata kufur? Ini bermakna dikaitkan siapa yang tak percaya hari akhirat boleh jatuh kepada kafir. Okey. Kita pergi dulu ayat 38. Lepas tu baru kita masuk pada tindakan nanti. Okey, ayat 38 lelaki ni dalam masa yang sama dia telah mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan faham tak? Tadi dia tegur, kau tak patut jadi kafir kepada Allah yang telah menciptakan engkau. Yang patutnya apa? Okey, yang patutnya kena buat apa? Okey, dia kata lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dia kata tetapi aku. Dia sebenarnya na ni adalah daripada kami campur ana. Na ni maksudnya saya lah, akulah kat sini, na kat sini. Lakinna tetapi aku. Lakinna tetapi aku. Aku tu siapa? Aku tu yang lelaki yang beriman yang tegur kawan dia yang kafir tadi. Dia nak mengatakan yang patut kena buat apa. Tapi cara dia terang tu, dia tidaklah seperti menunjukkan direct, engkau patut buat macam ni. Tapi dia cakap, tapi aku sendiri, aku ni, dia kata, tapi aku ni, apa dia? Percaya dan yakin dengan sepenuhnya tentang apa? Huwallahu Rabbi. Bahawa dialah Allah itu sebagai Rabbi, sebagai Rabbku. Okey, saya dekat dalam terjemahan ni saya kekalkan Rabbku. Perkataan Rabb tu saya kekalkan macam bunyinya perkataan Rabb. Mungkin dalam terjemah tuan-tuan diterjemah sebagai Tuhanku, kan? Jadi perkataan Rabbi ni, Rabb, memang elok kalau kita kekalkan juga dengan bunyinya, tulisannya adalah Rabb. Kekalkan juga dengan Rabb. Sebenarnya maksud Tuhanku. Rabbku tu maksudnya Tuhanku. Tapi kenapa kita kekalkan terms dan sebutan Rabb? Kerana Rabb ini merupakan salah satu daripada nama Allah. Rabb mengandungi makna Tuhan yang pencipta, pemilik, pengatur. Jadi perkataan Rabb ni, lelaki ni dia nak kata macam ni. Dia kata tetapi aku ni, stand aku ni dia kata berimanlah bahawa Tuhan
bahawa Allah tu dialah Rabbku. Kenapa dia kata Rabbku tu? Maksudnya nak sesuaikan dengan konteks bahawa yang dapat, yang bagi kekayaan, yang hidupkan, yang bagi kekayaan, jawapannya adalah Allah itulah. Tetapi nama Rabb itu dia lebih sesuai pergi kepada bab yang berkaitan dengan kuasa, mencipta, dikaitkan dengan menguruskan, mentadbir. Sebab tu dikekalkan dengan perkataan Rabb. Okay. Kemudian lelaki tu dia kata lagi, wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak menyengutukan, tidak mensyirikkan Tuhanku dengan apa-apa pun. Dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Rabbku. Okey, mula-mula dia cakap, aku ni mengesakan, dia kata, aku ni mengakui bahawa Tuhan yang satu tu adalah, Allah itu adalah Rabbku. Okey. Jadi kalau aku mengakui, meyakini Allah itu adalah Rabb aku, maka aku tidaklah akan menyengutukan, menduakan, mensyirikkan Allah itu dengan mana-mana sesuatu pun. Okay, ini ayat nombor 38. Agak-agak tuan faham kan? Faham kot insyaAllah. Ayat 37 dan 38 ni mudah je nak faham. Maknanya ayat 37 dengan 38, lelaki ini dia menegur isu yang paling penting daripada 3 isu itu adalah isu tentang bab ketauhidan, ketuhanan. Okey, itu isu paling besar sekali. Sebab tu kalau kita menghadapi dalam dunia dakwah, dalam dunia pembelajaran, pengajaran, dalam dunia pendidikan, ya, dalam isu umat ini, benda paling utama kita isukan dulu bab mentauhidkan Allah. Mempercayai kewujudan Allah dan mentauhidkan Allah dan perintah supaya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Okey. Kita nampak macam ayat ni biasa kita dengar kan? Sebab itu salah satu intipati penting kenapa suratul Kahfi ni boleh melindungi kita daripada Dajjal, inilah ada perkaitannya juga. Kalau kita belajar cerita Ashabul Kahfi kan, kita tahu Ashabul Kahfi isu besar dia adalah tentang tentang akidah. Dia pertahankan iman dia. Tetapi kita dah masuk cerita kedua, pemilik 2 kebun. Mungkin kita hanya nampak kisah pemilik 2 kebun tu, angle dia, sudut dia pada harta saja. Tetapi dalam waktu yang sama, sebenarnya ditekankan juga pasal ketauhidan. Okey. Jadi berdasarkan ayat 37-38 ni, apa tindakan yang kita nak ambil? Yang kita nak buat? Okey, kita baru selesai apakah teguran yang pertama. Okey, nasihat yang pertama, lelaki beriman ni kepada kawan dia. Sifat dia bangga dengan harta tu tak apa. Nanti kita baca ayat yang berikutnya. Kita pergi kepada satu isu. Okey, jadi berdasarkan ayat 37-38 ni kita kena buat apa? Adakah sekadar kita tahu cerita, rupanya lelaki yang beriman ni, kita tahu sekadar maklumat dia, tak? Kita kena ambil tindakan. Apa ibrah dia? Apa pengajaran yang perlu kita ambil tindakan? Okey. Yang pertama, tindakan 1. Kita kena sentiasa mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah. Kenapa? Kerana dia adalah pencipta manusia. Ini jawapan ataupun inilah penyebab utama mengapa Allah itu
ia patut diesakan. Ini menjadi juga jawapan kepada mengapa Allah itu kita tidak boleh syirikkan dia. Jawapan dia. Kenapa? Kerana Allah ni adalah pencipta segala manusia. Seperti ayat 37 yang telah digunakan oleh lelaki yang beriman tadi. Okey, kita pergi dulu tindakan pertama, kita ulas dulu, lepas tu baru kita pergi tindakan kedua. Okey. Tindakan pertama kita kena buat apa? Kita kena mantapkan, kena kukuhkan dalam hidup kita ni, jangan buat sesuatu yang boleh mensyirikkan Allah. Kenapa hanya Allah saja kita patut esakan? Kerana dia adalah pencipta bagi manusia. Okey, kita tengok surah lain dan ayat lain. Okey, ni kita nak kukuhkan pengajaran ya, pengajaran. Okey, tindakan kita. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 28, muka surat yang kelima, okey, sebenarnya kenapa saya bawa ayat lain? Okey, kerana ayat-ayat Al-Quran yang lain berfungsi, maksudnya ayat-ayat Quran yang lain sebenarnya ia berkaitan, bersangkut paut dengan ayat-ayat yang ada dalam surah lain. Dalam masa yang sama, ayat-ayat yang lain yang mempunyai tema dan topik yang sama, dia akan mentafsirkan ayat tu juga. Sebab itu dalam kita nak faham sesuatu ayat Quran, teknik yang paling utama sekali adalah mencari ayat-ayat lain dalam surah lain. Jadi untuk kita kukuhkan lagi tindakan kita ni, walaupun memang kita sudah esakan Allah, tapi kita nak mantapkan lagi mantap, lagi baik, lagi kuat. Jadi kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 28, jawapan yang lebih kurang sama kepada ayat 37 tu. Allah mengatakan apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allah kata, mengapa kamu boleh jadi kafir kepada Allah padahal dulu kamu ni mati. Maknanya mati ni maknanya dulu kan tak hidup. Kemudian Allah hidupkan kamu. Okey, Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian nanti kamu akan mati. Summa yuhyikum, kemudian kamu akan dihidupkan. Okey, ayat ni 28 ni menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala inilah yang menghidupkan semua manusia dan yang memati, yang hidupkan balik semua manusia. Jadi dekat ayat 28 Al-Baqarah ni memantapkan lagi kepada mengapa Allah Ta'ala itu perlu diesakan, tidak patut dikufuri, kerana Allah Ta'ala itulah yang telah menciptakan manusia daripada tak ada kepada ada. Okey, Al-Baqarah. Okey, ni kita sedia maklumlah. Okey, kemudian macam mana kita nak mengesakan Allah? Jawapannya, kita janganlah mensyirikkan Allah. Okey. Sebenar-benarnya, kalau kita nak mempelajari tentang bab syirik, okey, saya sebut, mungkin tuan-tuan ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum dengar. Kalau kita belajar tentang bab syirik, okey, ingat ya, saya tidak akan mengulas kesemua syirik ni sebab kita ada satu kelas yang memang belajar khas tentang bahaya syirik. Okey, iaitu pada hari Selasa petang
jam 3 petang. Setiap Selasa, kita sekarang sedang membincangkan tentang tajuk bahaya syirik. Sebab tu tajuk-tajuk yang disusun di bawah modul ataupun silibus anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, tajuknya semua berkaitan. Walaupun tuan-tuan belajar Suratul Kahfi, tetapi untuk dalamkan lagi maklumat dalam Suratul Kahfi, tindakan apa nak buat ada pada modul lain. Jadi, jangan hanya ikuti kelas tadabbur Suratul Kahfi, tapi tidak mengikuti kelas-kelas, bukan sekadar anjuran Akademi Tadabbur Malaysia saja, mana-mana kelas pun yang memperincikan tentang syirik. Sayang 1000 kali sayang kalau baca tiap-tiap malam Jumaat, hari Jumaat Suratul Kahfi, baca sampai ayat 37-38, tetapi ada tindakan, kata-kata kita, keyakinan kita yang jatuh pada syirik, maka Suratul Kahfi itu tidak boleh melindungi kita daripada Dajjal. Kita jangan ingat kita baca Suratul Kahfi itu selamat kita dunia akhirat. Tak. Al-Quran bukan untuk dibaca semata-mata, tetapi adalah untuk diikuti apa yang dibaca. Kita faham maksud dia? Sebab tu kita buat kelas tadabbur. Okey, kesilapan ataupun bukan silap lah ya, kekurangan pendidikan Al-Quran ni adalah pada memahami ayat dan juga menyenaraikan apa yang perlu saya buat setelah saya baca dan saya faham ayat ni. Buat ramai orang kejar baca. Dia pun baca Suratul Mulk. Dia ingat Suratul Mulk tu boleh jauhkan dia daripada azab kubur. Betul. Memang betul. Itu kelebihan dia. Tetapi adakah yang Nabi maksudkan hanya baca saja Suratul Mulk setiap malam, oh jauh daripada azab kubur? Ia bergantung kepada macam mana cara hidup selama tempoh 24 jam. Perkataan, perbuatan dalam jiwa sanubari, cara berfikir, adakah ia selari yang Allah nak? Sebab tu kita kena buat sesi tadabbur. Tuan faham kan apa ingin saya jelaskan? Okey. Dia begini. Syirik ni, dia sebenarnya ada banyak. Okey, dekat dalam ni saya senaraikan saja. Tuan-tuan nak ikuti ke semua jenis syirik ni, ikuti. Salah satu ruang yang terbuka nak belajar, tak perlu bayar apa-apa, korbankan sikit masa tu, ikut kelas petang hari Selasa tu. Ini bawa anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Sebab susun modul-modul, susun semua ada perkaitan dia. Buat apa kita buat amal banyak-banyak, kuat semayang, kuat puasa, kuat macam-macam ibadat, tapi syirik dengan Allah. Na'udzubillah. Okey, syirik dengan Allah Ta'ala ni, dia ada banyak jenis. Pertama, syirik doa. Berdoa pun boleh jadi syirik ke? Boleh. Kalau berdoa bukan doa pada Allah, bukan minta pada Allah. Ada tak orang buat? Ada. Pergi doa minta kat wali-wali, pergi dekat kubur-kubur. Banyak orang buat. Syirik ke? Syirik. Kenapa tak terus doa pada Allah? Ini syirik pertama. Ulasannya bukan dalam slot ini. Ulasannya ada pada slot hari Selasa petang. Syirik yang kedua adalah syirik sifat. Tahu tak syirik sifat? Syirik sifat ni adalah kita menyifatkan bahawa ada makhluk selain daripada Allah yang dia tahu benda-benda gaib ke? Maksudnya kita menyifatkan bahawa ada makhluk-makhluk lain yang dia pandai. Seperti Allah, seperti mana kita mendakwa makhluk ni dia tahu benda gaib. Ini boleh jatuh syirik. Ini banyak banyak melibatkan ajar-ajar sesat. Dia agungkan guru dia tu, dia agungkan tok syekh dia, guru dia, sampai dia kata tok guru dia ni, tok guru dia ni ada wahyu, tok guru dia tahu alam gaib. Itu dia panggil syirik sifat. Okey.
Yang ketiga ada syirik mahabbah, syirik cinta. Syirik cinta ni, tuan-tuan, boleh jatuh syirik tau. Bukanlah cinta macam mana. Kalau kita mencintai siapa-siapa pun manusia, seperti cinta kita kepada Allah, boleh jatuh syirik. Semua dah ada ayat Quran. Okey, faham tak? Syirik cinta. Nanti ikuti kelas secara terperinci. Yang keempat, syirik ta'at. Oh, taat pada orang, patuh pada orang pun syirik. Boleh. Tapi macam mana taat syirik tu? Macam mana dalam taat tu menjadi syirik? Ini yang dikatakan jika kita meyakini, kita berpegang bahawa tok guru kita, dia kata apa sekalipun kita kena taat pada dia. Sekalipun dia buat maksiat. Dah faham tak? Taat patuh yang total hanya boleh beri pada Allah. Tapi kalau kita taat secara 100%, dia cakap apa saja kita kena taat. Baik tak apalah, tapi kalau buruk pun kita kena taat. Ini banyak berlaku kepada organisasi. Organisasi kita buat apa pun kita kena taat. Walaupun organisasi kita tu buat maksiat, dia boleh jatuh syirik. Syirik ketaatan. Jangan main-main tuan-tuan. Yang berikutnya adalah syirik hulul. Faham tak hulul? Hulul ni iaitu syirik yang dia meyakini Allah Ta'ala ni ada dalam tubuh badan dia. Oh, Allah Ta'ala sedang bersab dalam tubuh badan saya ni. Itu syirik hulul. Ni banyak kepada kesufian. Yang keenam, syirik tasarruf. Syirik tasarruf ni maksudnya meyakini ada makhluk lain yang mengatur dan mentadbir alam. Contohnya kalau dia meyakini, oh, kalau sungai ni ada dewa yang aturkan sungai. Kalau matahari ni ada dewa yang mengaturkan matahari. Itu yang kita panggil konsep apa yin yang tu kan. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Itu dipanggil syirik tasarruf. Sedangkan kita mengatakan semua alam ni Tuhan yang satu saja yang mentadbir, yang mengaturkan. Jadi kalau kita mempercayai dalam hutan tu ada tok nenek moyang yang menjaga hutan, mengatur hutan, syirik tasarruf. Boleh jadi juga. Nampak macam kecil, tapi syirik. Okey, ni kena ikuti. InsyaAllah, nota saya sedang sediakan untuk nota untuk rujukan kelas hari Selasa jam 3 petang. Ikut bimbingan Al-Fadil, Sahibul Fadilah Ustaz Syafiq. Kemudian syirik takut. Syirik khauf, takut. Ya, tuan-tuan, takut selain pada Allah boleh bawa syirik ya. Boleh buat syirik macam mana? Kalau takut kepada seseorang, takut pada mana-mana makhluk yang menyebabkan kita meyakini makhluk itu boleh buat sesuatu kepada kita, seperti mana makhluk tu boleh memberi mudarat kepada kita, boleh jatuh syirik takut. Syirik takut. Takut nak lalu di bawah pokok itu. Kerana apa? Kerana di kat pokok itu ada sesuatu. Jangan lalu kat situ. Siapa lalu dekat situ nanti dia akan mati, dia akan jatuh sakit. Dia panggil syirik takut. Sebab dia telah meyakini bahawa makhluk itu boleh memberikan mudarat kepada dia, boleh beri kesan buruk pada dia. Macam mana dia boleh cakap macam itu? Usul asalnya daripada syirik takut. Jangan main-main tuan-tuan ya. Nampak macam kecil. Pergi masuk hutan, nak buat apa? Nak buat trekking, nak naik. Kita berpegang, oh hutan ni ada penunggu ni, hutan ni. Itu boleh bawa syirik tasarruf. Hati-hati. Kalau kita percaya jin ni, dia boleh memberikan mudarat kepada kita.
Takut tu tak apa lagi, takut tu tak apa. Tapi kalau takut membawa kepada meyakini benda takut tu boleh bagi kesan buruk, syirik takut. Betul kan? Nak pergi buang air kat pokok-pokok, sebut Tok Nenek, saya minta izin. Kenapa nak kena minta izin? Sebab kita takut. Kalau tak minta izin, apa yang berlaku? Inilah yang kita kena jauhi. Dan syirik yang ke-8 adalah syirik hukum. Ada syirik hukum, syirik hakimiyah. Apa tu syirik hukum? Syirik hukum ni, kalau kita buat sesuatu hukum yang bercanggah dengan hukum Islam, macam kita pegang hukum penjajah, ni pun hati-hati. Nampak macam kita ni Islam, nampak macam kita ni negara Islam, contoh. Tapi kalau kita berpegang hukum penjajah tu, hukum yang dibuat oleh orang, oleh manusia, dia memang bertentangan dengan hukum Allah tentukan. Lepas tu pula kita meyakini hukum tu the best, lebih baik daripada hukum Allah. Dia panggil syirik dalam hukum. Kita telah menduakan Allah dalam menentukan hukum ini the best. Dan bercanggah pula dengan hukum Allah. Kita tak nampak tu syirik, tapi dia boleh jadi syirik. Saya sebutkan 8 contoh yang akan dibincangkan, yang akan diulaskan dalam kelas hari Selasa jam 3 petang. Okey. Siapa-siapa yang dia nak ambil, yang dia nak pastikan hidup dia tidak jatuh ke syirik, belajarlah tentang jenis-jenis kesyirikan ni. Jadi dalam kelas ni saya tak akan terangkan. Okey, saya cuma menyebut tentang apa tindakan yang kita nak ambil, sebab kita kata tadi yang pertama berdasarkan ayat 37, 38 adalah kita kena mengesahkan Allah kerana Allah adalah pencipta manusia. Pencipta manusia itulah pencipta bukan manusia saja, sebenarnya segala makhluk. Okey, habis untuk tindakan pertama. Kita nampak macam surah Kahfi ni macam sekadar nampak orang mungkin nampak dajjal. Jadi kita kena betulkan. Tadabbur ni dia berbeza. Okey, kita pergi kepada tindakan kedua. Okey, tindakan kedua, meyakini bahawa Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan manusia setelah mati. Okey. Meyakini bahawa Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan manusia setelah mati. Ini kita semua sedia maklumlah. Okey, yang kedua ni. Sebab memang salah satu dari rukun iman kita adalah mengimani bahawa hidupnya nanti semula selepas mati. Jadi lelaki tadi, pada ayat nombor 37 itu juga, beliau telah mendatangkan hujah, kan? Jangan kufur. Kufur kepada apa? Jangan kau sampai tak percaya pula kiamat ni ada. Sedangkan Allah ni menciptakan. Okey, kenapa? Apa perkaitan nak membuktikan kiamat ni boleh berlaku dengan Allah menciptakan manusia? Apa perkaitan dia? Okey, kita tengok jawapan dia dekat sini. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Al-Hajj ayat nombor 5, dalam mushaf muka surat 332, kita akan dapat jawapan kenapa lelaki yang beriman tu dia sebut ayat 37 tu. Maksudnya kenapa isi dakwah dia tu dikaitkan, dia kata tak patut engkau kufur kepada Allah. Sedangkan kita kaitkan dia, lelaki tadi, apa bentuk kufur dia? Salah satu bentuk kufur dia tak percaya hari kiamat tu ada. Kenapa lelaki tu dia bawa jawapan penciptaan manusia? Jadi nak lebih jelas kita baca surah Al-Hajj ayat nombor 5. Allah kata apa? Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'th. Wahai umat manusia, sekiranya engkau menaruh syak tentang kebangkitan makhluk. Okey, Allah mengatakan, wahai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk, Allah kata apa? Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah.
Maka Allah kata, kalau kamu syak ragu-ragu tentang penghidupan semula, kebangkitan makhluk, Allah Ta'ala kata, maka kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian air mani, kemudian seketul darah beku. Apa makna ayat ni? Maknanya, pada penciptaan manusia itu adalah bukti yang jelas bahawa manusia itu boleh hidup semula. Okey, nak jelas lagi, kita tengok gambar ni, tengok diagram ni. Kita tengok ya. Okey. Kita sedia maklum, okey, dalam ayat Quran suratul Baqarah. Okey, ayat 28 kita baca mula-mula tadi, kita ni ada 2 mati dan kita ada 2 hidup. Okey, ya, cuba tengok baik-baik anak panah dan gambar rajah ni. Okey. Kita ni pernah mati buat kali pertama. Mati kali pertama tu maknanya kita belum lahir lagi. Lepas tu kita hidup. Sekarang ni kita hidup yang pertama. Hidup kita kedua bila? Hidup nanti di hari akhirat. Tapi sebelum hidup kedua, kita kena mati dulu. Kita tak boleh hidup buat kali kedua di hari akhirat, melainkan kita kena mati dulu. Ini memang ketetapan Allah. Isu sekarang adalah ni. Isunya dekat lelaki tadi ni, ada kaitan dengan ni. Tak mempercayai hidup kali kedua ni. Hidup kali kedua, dia tak percaya dekat sini. Okey, jelas. Jawapan dia macam mana nak buktikan hidup kali kedua ni boleh berlaku? Jawapan dia, cuba tengok hidup kali pertama. Jawapan dia dekat sini. Maksudnya siapa-siapa yang ragu hidup buat kali kedua, maka jawapan dia kena renung, fikirkan macam mana dia boleh hidup kali pertama. Ni ayat dia tadi tu. Kenapa kena renung fikir hidup kali pertama? Sebab sebelum kita hidup kali pertama dekat dunia, kita pernah mati juga. Kita pernah mati. Okey. Sebab dia yang lain, kenapa? Okey. Soalannya begini. Dia punya mudah je nak faham. Okey, perlahan saya terangkan. Okey. Hidup kali kedua di hari akhirat nanti, adakah perlu cipta roh yang baru? Hidup kali kedua di hari akhirat nanti, perlu ke cipta tulang yang baru? Hidup kali kedua di hari akhirat nanti, perlu ke cipta daging-daging badan, tubuh badan yang baru? Itu jawapan, itu soalan dia. Jawapannya tidaklah. Tidak tu bermakna nanti hidup yang kedua di hari akhirat, Allah akan gunakan roh yang sama. Allah akan gunakan tulang yang sama. Tubuh badan yang sama. Daging yang sama. Daging yang sama, tulang yang sama, roh yang sama. Yang dekat mana? Dekat hidup kali pertama ni lah. Hidup kita kan sekarang ni kan ada roh. Betul tak? Ada tulang. Betul tak? Roh yang sama itulah nanti yang akan diguna balik pada hidup kali kedua. Tulang yang sama yang balik dicantumkan untuk hidup kali kedua. Jadi jawapan dia adalah, maksudnya juga adalah, nak hidup kali kedua ni bukan cipta yang betul-betul baru. Macam nak cipta hidup kali pertama. Kalau hidup dekat dunia, perlu cipta apa? Perlu cipta tulang, perlu cipta daging, betul tak? Perlu cipta roh. Bermakna hidup kali pertama ni dia lebih susah nak buat berbanding nak hidupkan kali kedua. Sebab apa? Sebab hidup kali pertama ni kena cipta roh yang baru, roh yang asal tak ada, kena cipta roh, kena cipta tulang, kena cipta daging.
Tapi hidup kali kedua tak perlu dah sebab pakai benda yang sama. Sebab tu kita selalu jumpa kenapa salah satu cara nak membuktikan boleh hidup semula selalu Allah sebut penciptaan manusia, penciptaan manusia, penciptaan manusia tu. Itulah satu jawapan daripada banyak jawapan untuk membuktikan boleh hidup semula. Dan satu lagi, jangan ingat Allah Ta'ala tu ada susah payah. Tak ada. Sebenarnya tidak ada istilah susah pun bagi Allah. Cuma nak sebut susah tu nak bagi faham. Sebab hidup kali kedua ni, dia hanya berubah keadaan saja. Dia bukan manusia yang betul-betul baru, tak ada. Manusia yang sama yang telah dimatikan. Okay, itulah sedikit sebanyak penerangan yang mampu saya terangkan. Okey. Jelas tuan-tuan perempuan? Faham tak? Jelas tak tuan-tuan? Jelas Ustaz. Okey. Boleh Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Saya terangkan panjang ni supaya nak mencari kemunasabahan dia. Kenapalah lelaki tu dia sebut ayat 37 seperti itu. Itulah jawapan dia. Sebab lelaki yang kafir tu sebelum ni kan dia kata, aku tak percayalah kiamat ni akan ada. Dia kata. Jadi lelaki tu bagilah jawapan. Okey. Dalam masa sama nak bagi tahu pada kita. Okey. Yang berikutnya adalah begini. Okey, kita nak masuk kepada ayat lain ni. Okey, yang berikutnya, kenapa kita kena meyakini bahawa hidup semula setelah mati itu ada? Apa faedah kita dapat? Faedah dia adalah nak jadi kita lebih baik, nak jadi kita lebih bersedia, nak menjadikan kita ni selalu buat kebaikan masa dekat dunia. Kita tengok contoh bukti yang benar yang Allah Ta'ala cerita kesan buruk orang yang tak percaya kiamat ni. Orang yang tak percaya kiamat ni sebenarnya dia akan runtuhkan akhlak manusia, dia akan runtuhkan moral manusia. Faham? Maksud dia begini, siapa yang tak percaya kiamat ni mesti dia akan jadi manusia yang tidak memikirkan halal haram. Macam tu. Orang yang tak fikir kiamat ni, dia dah tak fikir baik dan buruk dah. Dia dah tak fikir dosa dan pahala dah. Orang tak percaya kiamat ni, dia memang dah tak fikir dah tentang pantang larang, benda yang boleh, benda tak boleh. Bukti dia Allah sebut dalam suratul Ma'un. Dalam suratul Al-Ma'un, Allah menyebutkan ada 2 kesan buruk pada 3 ayat pertama akibat tidak percaya ada kehidupan semula di hari akhirat. Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim. Aura'aitalladzi yukadzibu bitin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama ni maknanya apa? Mendustakan agama ni maknanya dia tidak mempercayai dalam agama tu ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Disebabkan dia tak mempercayai nanti buat baik balas baik, buat buruk balas buruk. Sebab apa? Sebab dia tak percaya akhirat itu menyebabkan dia buat apa? Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengherdik anak yatim. Dia buat tak kisahlah. Anak yatim ni, buat apa kena susah payah nak jaga dia? Susah-susah nak jaga dia. Anak sendiri pun nak jaga susah. Dia abaikan anak-anak yatim. Sebab apa? Sebab dia ni lah. Sebab dia mendustakan agama dia. Yang ketiga apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat yang ketiga merupakan kesan kedua kalau tak percaya hari kiamat ni, dan tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Saya ulang 2 kali. Kenapa sampai 3 kali ni benda ni ada? Minta maaf, saya terulang banyak kali ayat ni. Allah, saya tak potong. Maafkan. Okey. Tahu tak kesan kedua? Kesan kedua,
Orang yang tak fikir akhirat ni, dia tak akan ambil cakna orang di sekeliling. Buat apa aku susah payah nak fikir pasal orang lain? Lantaklah, ada orang makan ke tak makan ke, susah ke tak susah, biarlah. Tapi orang yang fikir akhirat, dia tahu pada rezeki dia tu ada rezeki orang lain. Dia tahu kalau memberi makan kepada orang lain, kelebihan dia sekian dan sekian. Jadi ini di antara maklumat tambahan mengapa kita kena sentiasa meyakini hidup semula di hari akhirat itu. Kerana kalau kita sentiasa meyakini ada kehidupan semula di hari akhirat, hidup semula di hari akhirat, adanya pembalasan baik dan buruk, maka dia akan mengubah hidup kita. Dia akan membantu menambah baik kehidupan dan ibadah kita. Saya minta maaf sebab berulang 2 kali ayat ni. Nanti boleh padam. Okey, kita terus kepada ayat nombor 39. Ayat nombor 39 ni dia buat teguran yang kedua. Tapi mungkin tak sempat kot untuk saya ulas pada pagi ni. Jam pun dah pukul 12, dah hampir jam 12, kerana kita memang hadkan 1 jam setengah saja, ya. Kerana ialah ada banyak keperluan kewajipan lain yang perlu kita buat, ya. Kita perlu selesaikan urusan-urusan peribadi yang juga dituntut di dalam agama. Kita ada banyak kewajipan lain. Jadi kita ada waktu kita dengan Al-Quran, susun waktu kita, ada waktu kita dengan keluarga, ada waktu kita dengan ibu bapa, ada waktu hak orang lain yang perlu kita tunaikan, maka kita tunaikan. Jadi cukup dengan 1 jam setengah pengisian kita pada pagi ini, cuma kita hanya selesai sehingga ayat nombor 37 dan 38. Okey, dalam nota ada maklumat ayat 39 sampai ayat nombor 40, sampai ayat nombor 41 tak silap saya, kan. Lepas tu ada tindakan, lepas tadabbur. Baca terlebih dahulu. Minggu depan insya-Allah pada siri yang ke-24 kita akan melanjutkan lagi perbincangan ayat yang nombor 39. Jadi dengan kadar itu sahaja yang mampu yang dapat saya kongsikan maklumat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi saya mohon maaf jika ada mana-mana kekurangan, kelemahan, dan juga pada sama ada pada nota yang disediakan, sama ada pada penyampaian dan sebagainya. Jadi saya sangat mengalu-alukan mana-mana teguran, mana-mana pandangan, mana-mana komentar dan nasihat dari tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, ingin saya tegaskan sekali lagi, pendekatan yang kita gunakan dalam tadabbur Suratul Kahfi ini adalah kita menggunakan pendekatan tidak mempercepatkan, menghabiskan ayat-ayat keseluruhan dalam Suratul Kahfi, tetapi kita memberikan penekanan kepada pengajaran ayat yang membawa kepada menyenaraikan tindakan-tindakan yang patut kita lakukan. Kenapa kita perlu buat tindakan? Kerana ayat Al-Quran merupakan petunjuk hidayah kepada kita. Maka hidayah itulah yang akan merubah kita daripada baik menjadi lebih baik, daripada beriman kepada orang yang sangat beriman. Jadi saya buka mana-mana persoalan jika ada. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, hari tu saya ada terbaca hadis Sahih Bukhari. Dia kata anak Adam siapa Kabil yang bunuh saudara dia tu kan. Dalam Sahih Bukhari. Tapi saya tak
tak ada hadis tu dekat saya sekarang sebab saya terbaca. Lepas tu dia kata saham membunuh tu dia kena tanggung sampai hari akhirat. Ya. Lepas tu kalau kita kan contoh kita buat salah dekat orang, lepas tu ada orang yang lain ikut apa yang kita buat salah tu, kita pun dapat sama macam tu juga ke? Lepas tu macam mana kita nak putuskan saham tu? Sekejap ya. Apa tadi maksudnya? Ajak. Contoh kita buat salah, contoh saya mengumpat ke dengan kawan kan. Lepas tu kawan tu pun terpengaruh cakap saya, lepas tu saya mesti dapat saham dosa kan. So macam mana kalau saya nak putuskan saham tu? Maksudnya mungkin saya pergi minta maaf dekat orang yang mengumpat tu. Lepas tu orang yang kawan saya yang sama-sama tu, kita kena suruh dia stop juga ke? Macam mana? Okey. Dia yang dipanggil yang soalan ditanya tadi tu, dia sebenarnya ada hadisnya dalam riwayat Muslim tu. Hadis yang kita menganjurkan sunnah yang baik dan kita menganjurkan sunnah yang buruk. Okey. Hadis tu kita sedia maklum yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Lepas tu Nabi kata wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Okey, maksudnya Nabi kata macam ni. Kalau kita menjadi pengasas, penganjur, kita pembuat kepada sesuatu sunnah yang baik. Contoh sunnah yang baik ni macam ni. Contohnya kita telah membuat satu sunnah, setiap pagi hari Isnin pukul 10.30 pagi kita nak buat kuliah duha. Kita buat majlis ilmu. Kitalah founder, kitalah pencetus kepada idea tu. Kitalah pelaksana tu. Tiba-tiba kita meninggal. Maka orang yang datang selepas dia tu, dia masih lagi buat. Kita kena teruskan ni kelas hari Isnin ni, 10.30 pagi ni, kuliah duha ni. Kan? Ini telah dibuat oleh pengurusi kita yang lama. Kan? Jadi dia teruskan buat. Jadi kita yang meninggal yang telah mencetuskan idea buat satu sunnah yang baik tadi tu, maka walaupun kita tak ada, sepanjang majlis ilmu dan kita akan dapat pahala dia. Itu maksud hadis tu. Begitu juga kalau kita membuat benda yang buruk. Yang ni sangat bahaya. Kalau kita pencetus kepada idea yang buruk tu, kan? Kalau kita tak bertaubat, kalau kita tak betulkan, kita tak tegur apa yang kita buat tu, maka dosa itu berjalan walaupun kita dah mati. Tuan faham tak maksudnya? Contohnya macam kita buat satu contoh benda yang buruk. Contohnya kita kata kalau orang mati ni, kita memang kena buat satu adat, kita kena meratap, contoh macam tu, contoh kan, meratap. Jadi sampai generasi semua gunakan amal tu dekat tok kita dulu. Kalau dia buat jadi kena meratap, kita kena meratap. Kita yang menganjurkan perkara tersebut, maka kita akan dapat dosa dia berjalan walaupun kita dah mati. Melainkan kalau kita bagi tahu, sebenarnya apa yang saya buat dulu ni salah, tak boleh diikuti ni. Faham tak? Benda ni salah, sebenarnya salah. Jika dia dah betulkan, dia bagi tahu, maka dia dah bertaubat, dia tak lagi mendapat dosa akan apa yang orang tu buat. Itu dalam hadis yang Nabi sebutkan tadi tu. Macam tu juga kisah dua anak Adam. Salah satu anak Adam, yang telah membunuh, dia merupakan pencetus kepada siri pembunuhan yang pertama di dalam Islam. Jadi isu pembunuhan tu berlaku, maka dia menanggunglah dosanya. Jika dia tidak bertaubat, maka habis. Begitu juga kes mengumpat tadi. Mengumpat tadi tu kita kena tengok
kita bukan pencetus kepada mengumpat tu. Kita mengumpat orang, itu dosa kita lah. Tapi kalau orang terus mengumpat, okey, sedangkan orang tahu mengumpat tu salah, kita dah tegur, kita dah betulkan, kita dah minta maaf, maka kita terlepas daripada perbuatan mengumpat itu jika masih lagi dilakukan oleh orang yang datang selepas daripada kita. Itu kita terlepaslah jika kita bertaubat, kita dah membetulkan keadaan, menegur, kita dah terlepas daripada dosa tersebut. Itulah maksudnya adalah sunnah yang baik ataupun sunnah yang buruk. Berdasarkan hadis riwayat Muslim tentang hadis ni asal-asalnya pasal sedekah. Okey, ada pertanyaan lain? Ada persoalan lain? Ustaz, Ya, saya nak tanya tentang surah Al-Baqarah ayat 28 tu boleh Ustaz? boleh, boleh. Yang empat fasa tu yang daripada Daripada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, daripada kematian, kehidupan, kematian dan hidup balik. Dengan surah Al-Mulk yang kita belajar tu, saya tak tahu, mungkin saya missing information, maklumat masa Ustaz bincang ayat 2 tu kot. Ya, sebab dia Allah bagi tahu 2 fasa je kat situ kan. betul. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Jadi kita nak harmonikan dia punya fasa-fasa tu dekat bahagian mana Allah sebut yang surah Al-Mulk tu. Okey. Begini. Dalam suratul Mulk pada ayat yang kedua, Allah mengatakan Allah yang menciptakan mati. Kalau kita baca pada ayat tu kan. Kalau kita baca pada ayat tu, izinkan saya ambil pensel tu dekat. Kalau kita baca pada ayat tu, Allah kata pertama mati. Allazi khalaqal mauta. Okey, lepas tu Allah kata wal hayata. Lepas tu hidup. Okey, lepas tu hidup. Okey, mula Allah kata mati, lepas tu hidup. Okey, macam mana kita nak memahami ayat ni? Fasa pertama mati, lepas tu Allah kata hidup. Betul? Okey. Salah satu ulasan Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaihi, beliau mengatakan, kenapa Allah menyebut dalam suratul Mulk, Allah kata dialah telah menciptakan mati, kemudian dia telah menciptakan hidup. Okey, kenapa? Okey, salah satu maksud dia adalah sebelum kita hidup, sebelum kita hidup memang kita mati dulu. Mati. Dalil yang digunakan dalil ni lah. Ayat Al-Baqarah ni lah. Nampak tak Tuhan kata apa? Tuhan kata, kan Allah kata, mengapa kamu kafir kepada Allah pada dulu kamu mati? Perkataan amwata. Kenapa Allah panggil sebelum kita hidup dia panggil kita mati? Lepas tu Allah kata fa ahyakum. Kemudian baru Allah menghidupkan. Sama tak macam Al-Mulk? Al-Mulk kan kata Allah telah menciptakan mati dan hidup. Dia selari dengan suratul Baqarah ni. Bermakna, kata Ibnu Katsir, ayat yang kedua tu salah satu maksud kenapa Allah sebut mati dulu, nak memberitahu kepada kita memang kita ni sebelum kita hidup, diberikan ruh, memang kita pernah mati. Memang kita pernah mati. Maknanya istilah sebelum kita berada dalam perut ibu kita, sebelum kita diberikan roh, dicipta kita tu, kita sudah pun dipanggil mati. Itu salah satu justifikasi oleh Ibnu Katsir dan dia menukilkan ayat ini, Al-Baqarah ayat nombor 5. Okey, jelas? Kat situ. Okey. Kalau baca lagi ulasan, boleh tengok rakaman Tadabbur Suratul Mulk ataupun boleh tengok nota yang disediakan. Kenapa Allah sebut dulu mati baru hidup dekat Al-Mulk? Kata Al-Imam Qurtubi, apabila hidup ni, kita faham, hidup, dia kena buat apa kalau hidup? Hidup kita perlu buat amal kan? Kita perlu ada ujian, betul?
Liyabluwakum, ujian. Ujian tu maksudnya kita kena buat amal lah. Salah satu maksud dia. Okey. Apa kaitan dengan mati? Okey. Nak push, nak motivate manusia supaya dia hidup dengan sebenar-benar hidup, maksudnya betul-betul kau buat amal soleh, maka salah satu faktor yang boleh push dia adalah dengan sebut pasal mati. Itu ulasan yang kedua. Kan hidup, sebelum tu mati. Jadi manusia ni nak bagi dia benar-benar hidup, dia kena selalu ingat pasal mati. Kat sini. Faham tak? Itu ulasan kedua. Ulasan yang ketiga, kenapa Allah sebut mati? Nak mengingatkan kepada manusia, hidup ni bukanlah selama-lamanya. Tapi ada juga mati. Dalam masa yang sama nak menunjukkan dua situasi ni, mati dan hidup ni, ia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau soalan tadi jika kita kata apa perkaitan Al-Baqarah ayat 28 dengan ayat kedua suratul Mulk, jawapan dia adalah suratul Baqarah ayat 28 ini menerangkan bahawa mati yang disebutkan pada suratul Mulk adalah mati yang merujuk kepada alam sebelum kita dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jelas sangat Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. Okey, ada pertanyaan lain? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa insya-Allah pada minggu yang berikutnya. InsyaAllah pada minggu hadapan siri yang ke-24 kita sambung untuk ayat yang ke-39. Baca terlebih dahulu nota yang telah disediakan, memudahkan perbincangan pada minggu depan, dan insyaAllah minggu depan saya akan memberikan lagi nota tambahan untuk perbincangan kita minggu ini dan juga minggu yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sambil dengar, sambil masak, mak dah lapar Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Ustaz, Ya, Ustaz kuliah Ustaz Luqman Mokhtar dah tak ada lagi? tak ada dah.